Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, hari ini saya cuba pergi sejauh yang boleh lah untuk hari ini sebab dia ada kena-mengena dengan apa yang kita dah belajar sebelum ni. Cuma ada penambahan I dengan J lah kat situ. Jadi korang kena tahu yang I tu merujuk kepada paksi X, manakala J tu merujuk kepada paksi Y. So sepatutnya korang dah terror dah bab tu bahagian ni. Okay. Okey, jom kita tengok penambahan dua atau lebih vektor. Okey, dia penambahan dia sama dengan matrix konsep matrix form 5. Okey, nanti kita akan sampailah di matrix form 5 tu dalam bab matematik. Okey. So apa yang korang kena faham kat sini, dia tolak tu atas kalau okey dia tak tunjukkan peringkasan dia. Okey, saya tunjukkan ringkasan dia. Okey, 4 tambah kosong. Kalau tambah dengan tolak jadi negatif 1. Okey. 1 tambah tolak jadi negatif 3 tambah 6. Okey, so korang selesaikan, korang akan dapat 3/4. 3/4 bukan 3/4. Okey. Korang juga boleh buat cara yang lain macam contoh yang kat sebelah ni. Okey, dia kata kita nak tambahkan BW tu. Okey, ni nampak macam ringkas sangat. So kalau kita tambah dia jadi 3I tambahkan dengan 2J. Okey. Tambahkan dengan 4I tolakkan dengan 5J. Okey, I dengan I, J dengan J. Okey, tak perlu buat macam buku teks tu, dia apa fakturkan, tak payah. Korang buat je. Terus tolak I dengan I, maksudnya ungkap pemalas yang sama dengan pemalas yang sama. So I dengan I, lepas tu J dengan J. Okay. So 3 tambah 4 dapat 7I. 2 tolak 5 dapat negatif 3J. Okey, tak perlulah nak buat macam ni pun tak payah. Sebab dia buat pakai fakturkan. Tak pakai fakturkan pun tak apa. Sama je. Okey. Okey, boleh faham nombor 17 ni? Boleh faham nombor 17? Okey, saya teruskan . Okey, sama juga kalau tolak pun sama juga, gunakan teknik yang sama. Cara juga yang sama. Okey, ni masih pakai cara yang sama macam tadi yang saya tunjuk, cuma bezanya tolak. Oh, kali ni dia boleh tunjuk pula ya. Okey, yang tadi dia tak tunjuk pun. Okey, so cuma sebetulkan yang untuk P tolak Q ni. Jadi dia buat 2I tolak J tolak 3I. Okey, kena buat kurungan tak boleh tolak terus macam tu kena buat kurungan. Sebab dia ada dua vektor kat situ. Jadi 2I tolak J tolak 3I tolak 5J. Okey, jadi 2I tolak 3I tolak J tolak 5J. So dia jadi negatif I tolak 6J. Okey, sama
Cuma saya tak berapa gemar guna cara pemfaktoran ni kat sini. Okay. So nombor 18 tadi, okay, sama je dengan tadi, cuma dia tolak. Kalau darab, macam mana pula kalau darab? Okey, kalau darab, bagi setiap vector stroke cari negatif 3S. Bermaksud negatif 3S tu sepatutnya korang kena buat negatif 3 darab negatif 4, 2. Okey, dia ada satu step lagi. Tak tunjuk pun tak apa, tak ada masalah. So 3 darab 2. So korang akan dapat 12, 6. Okey. Sama je dengan jawapan yang diberi kat atas Okey, yang ni pula 2R. Maksud 2 darabkan dengan 5I tolakkan dengan 3J. Okey, kalau korang ingat masa korang form 1, korang kena buat darab macam ni. Okey, darab dengan nombor je lah. Okey, so kita dapat 10I tolak 6J. Okey, boleh faham yang ni, setakat ni boleh faham semua? Semua boleh faham setakat Boleh. ini? Boleh ya? Okey. Ya. Yang A tu negatif 6 ke 6? Oh, negatif, sorry. Ada negatif kat sini kan? Okey, so kita tengok yang seterusnya. Okey, gabungan operasi tu maksudnya dia gabungkan semua sekali lah. Okey, saya tunjuk juga apa yang ikut jalan kerja yang sepenuhnya Okey. Okey. 3P tambah Q tolak 2R. So P tu ialah 6 negatif 3. Okey, tambah Q ialah negatif 4, 5. Okey, tolak 2, R ialah 7, 8. Okey. So ini 3 darab 6, 3 darab negatif 3. Okey. Okey, saya ringkaskan semua sekali. Tambah negatif 4. Okey. Tolak 2 darab 7. Okey. Tambah 5 tolak 2 darab 8. Okey. Cuba ringkaskan lagi. Jadi kita 18 tolak 4 tolak 14. Okey. 18 tolak 4 tolak 14. Yang atas pula negatif 9 tambah 5 tolak 16. Okey. Yang atas kita dapat kosong, betul? Betul tak? Betul tak yang atas kosong? Betul Betul. Yang bawah kita dapat negatif 20. Betul? Betul. Alright. Betul, sir. Okey. Jom kita buat latihan.
Sekejap saya tengok dekat nak habis dah ni. Sikit lagi. Yeah. Dah nak habis. So kita habiskan hari ni. Okay. So jangan malu-malu nak cuba soalan ni. So pun nak pastikan semua orang mencuba. Memanglah kan. Okey, yang A tu 2A tolak B tambah C. Maksudnya kena gantikan A tu dengan negatif 35. Okey, kena gantikan B dengan 4 negatif 12. Okey, kena gantikan C dengan 18. Alright. Senak orang yang jarang buat-buat. Irfan, boleh buat tak Irfan? Irfan boleh tuliskan Irfan? Saya pakai iPhone lah tu. Alamak. Takkan orang yang sama juga ni. Haifa boleh buat Haifa? Haifa? Haifa boleh tak buat? Okey, semua krik-krik Suruh buat krik-krik. Alah, takkan saya nak turun iman juga. Saya suruh Afi lah. Afi boleh Afi? Boleh. Afi boleh je. Boleh. Tak apalah. Okey. Kita tengok yang B pula. Baik tu. Buat sila. Teruskan. Okey, yang B pula. Okey, kalau korang rasa tak muat, korang boleh terus ke jawapan pun boleh tak apa, nanti saya check balik. Okey. Untuk yang B pula sama juga, cuma ada negatif, iaitu A dia negatif 35. Lepas tu tambah 2, B dia ialah 4, negatif 12. Lepas tu tolak. Apa yang saya buat ni terbalik. Negatif 3A tambah 2B tolak C. Apa ni? Okey. So, negatif 35 tambah 2, 4, negatif 12 tolak 18. Okey. Daniel. Boleh Daniel? Boleh buat? Daniel Adham. Okey, krik-krik juga. Faris Daniel, boleh ke Faris Daniel? Yang A rasa. Yang B. A dah tu Afi tengah buat. Tu, sambung je jalan kerja B ni. Oh, okey. Okay, sambung je Okey, sementara tu kita tengok yang Afi punya. Kalau korang boleh tolak terus atau tambah terus, tak perlu buat ringkasan macam saya buat pun boleh. Tak ada masalah. Okay, negatif 6, 4, negatif 2, 1, 8. 30 minit. Nah, jom lah.
Okey, negatif 6 tolak 4 tambah 1, 10 tambah 12 tambah 8. Okey, terus bagi jawapannya Afi. Okey, positif 9, positif 15 tambah negatif 24. Okey. Okey, negatif 9, 22, okey 30, alright. Okey, Afi punya dah betul. Kita tunggu Faris Daniel punya. Okey. Ya? Yang B tu kan, yang A tu kenapa jadi negatif 3 dan negatif 5? Negatif 3. Darab Yang mana? negatif. Yang ni, yang B. Kat situ A dia bagi negatif Oh, 3. ni positif ni. So sepatutnya sini negatif kan? Betul? Betul kan? Okey, ada salah sikit ni, Faris. Nanti yang bawah betulkan Tak apa, saya dah tambah negatif, tinggal buat jam kerja je. Okey. Okey, terus ke calculator je, Faris. Okay, betul Okay. Okay, Singgadi tak perlulah cara lebih kurang sama, cuma bezanya kat situ ada pecahan. Okay, kita cuba habiskan Okay, kita nak buat yang kedua ni pula. Okay. Okay, maknanya dia suruh ganti je lah U tu. Okay, U tu gantikan dengan 3I tambah 6J tolak 2B negatif 2I tambah 8J. Okey, yang bawah ni tanda ni kau nak buat kemudian pun boleh Okey. Tambah 3I tolak 4J. Yalah nanti takut jadi korang tengok jadi ni kan. Okey, jadi yang ni kena darab. Lepas tu yang ni pun sama kena darab. Lepas tu korang kena ringkaskan Okey. Iman, sambung Iman. A. A. Okey, so 3U iaitu 3I
tambah 6J tambah 2V iaitu negatif 2I tolak 8J. Lepas tu tolak 3 kali 3I tolak 4J. Okay, sama juga nanti korang kena darab dulu, lepas tu baru korang ringkaskan untuk buat proses tambah dengan tolak. Okay, I dengan I, J dengan J. Okay, Imran, silakan. Saya boleh saya try pakai iPhone. Apa? Kau pakai phone? Abang tadi pakai laptop. Boleh try Tak apalah. Syami, Syami. Syami boleh? Boleh. Boleh. Imran, bukan abang kau ada laptop sendiri ke? Tu ni rosak dua-dua. Yang baru beli hari tu dengan ni. Abang saya punya. Rosak? Macam Kan mana 3 rosak? kan. Tak tahu dia punya tak boleh connect, slow. Nak Oh, masuk masuk Google Meet semua slow. Dia tiba. kena tu kau setting balik tu, ada benda tu. Tahu ke buat sendiri? Tahu tak hantar kedai je. Yang tak ada. Hantar kedai. Dua-dua pula tu. Dua-dua je macam tu, yang kau punya je okey. Share kena share semua. Mungkin laptop tu dah kurang beriman kot. Okay. Ah, 16. Okey. Baru nak cakap. Tolak pakcik. Okey. Syami. Ini Syami. Ya. 3 darab 3. Soalan B kan? Oh, soalan tu sesalah. Okey. Apa ni ni? 3 ni tak adalah ya. Okey, teruskan. Kena padam ni, nanti nak masuk Facebook. Okey. Tapi kan Syami, ni negatif kali 3i. Negatif. Okey. Negatif kali negatif 4 dapat positif kat sini. Betul tak, Syami? Betul. Okey. Ya. Okey. Daniel pun pakai handphone Okay, sementara kita tunggu dia orang buat ni, saya tak tahu pastilah Macam kalau Imran, kalau ada masalah dekat laptop tu, sebenarnya korang
Tak perlu pakai, kadang-kadang dia ada built-in punya wifi adapter tu, tapi kita boleh beli yang external wifi adapter tu belas-belas ringgit je, RM20 je rasa. Macam saya pakai external. Lagi laju. Hantar ke kedai je Imran. Wifi tu Tak, yang pasal masalah tu kau hantar kedai. Hantar kedai lagi mahal daripada beli wifi adapter tu, lagi murah. Dah hantar. Dah hantar dah. Sebab wifi adapter dalam laptop tu, biasa laptop tu kalau dah umur ni dia makin slow, tapi kalau kita pakai adapter tu kecil je. Kalau kat Shopee tu paling murah belas-belas ringgit. Korang type kat Shopee tu wifi adapter. Belilah paling murah pun boleh. Macam saya pakai wifi adapter tu lah. Murah daripada repair. Cucuk je kat USB port, dah boleh pakai. Tak apalah, kalau ada problem lagi cuba bagi tahu saya, nanti saya tunjukkan nak buat apa. Alright. Alright, okay. 3, 7, 10, 6 tolak ni negatif 4. 6 tolak 6 negatif 10, negatif 14. Okay, betul. 9 tolak 4, 5i. 5i jadi 2i. Okay, 6j. 12, 2, okay, 6j. Okay. Kalau jawapan akhir tu, pastikan ada tanda ombak ni sebab dia merujuk kepada vektor. Okay. Kalau, ya. Saya baru perasan yang saya punya soalan tu yang B tu saya tersalah ni. Masukkan yang negatif 2i tolak 8j. 2i tolak 8j. Tersalah. Yang tersalah. Tak apalah. Patutnya negatif kan? Betul? Betul Iman? Kan? Yang salah tak apalah. Okey, betul lah tu. Okey. Kau pakai yang sepunya kan? Okey. Okey. So itu saja. Cuma saya boleh katakan kalau dalam SPM yang lepas, soalan ni sentiasa ada kat paper 1. Markah tak banyak lah, paling banyak 3 markah paling banyak. Okay. Okay, jom kita tengok soalan seterusnya. Bukan soalan seterusnya, bahagian yang terakhir untuk hari ni. Okay, kita nak habis dah soalan vektor. InsyaAllah boleh habis hari ni. Saya cuba habiskan. Okay, so menyelesaikan masalah yang melibatkan vektor. Okay, of course dia ada soalan-soalan yang macam ni. Jadi macam mana kita nak selesaikan. Satu zarah bergerak dari titik A iaitu 5, 10. Okey, kalau dia bagi titik A, maksudnya A dalam bentuk vektor dia ialah 5i tambah 10j. Okey, kalau untuk vektor A saja. Nampak? Dia bagi macam ni ataupun macam ni pun boleh. Okey. Dengan vektor hal laju iaitu 3i tolak j. Vektor laju 3i tolak j iaitu 3 negatif 1 lah. Selepas satu saat meninggalkan A, zarah itu berada di titik S dengan keadaan OS sama dengan OA tambah TV. Okey, cari laju dan kedudukan zarah itu dari kosong selepas 4 saat. Bilakah zarah itu berada di sebelah kanan O? Okey. Jom tengok jalan kerja yang dibuat. Okey. So, kalau kita nak cari laju, kita akan pakai formula magnitude. Ni magnitude. Okey. Laju dipakai formula magnitude. Kalau kita tengok kat sini. Kan kalau punca ni kan dipakai magnitude. Okey. So masukkan, korang dapat punca 10. Okey, selepas 4 saat. So nak masukkan A. A tu 5, 10. B tu, ni yang kita dapat ni. Masukkan je.
Lepas tu kita dapat 17.6 untuk S. Right. Okey, vektor selepas kedudukan T saat. Okey, mana dia dapat yang ni S sama dengan ni. 4 tambah S sama dengan 4V. Mana datang Oh, okey, sebab T saat T tu merujukkan masa dalam saat Okey, tinggal gantikan je lah. So, Sarah berada pada titik 17.6 selepas 4 saat. So, kalau kita guna selepas T, ni T ni dia maksudnya dia tak gantikan T dengan 4, ditinggalkan dalam T saja. Okey, kedudukan Zara itu selepas T saat ialah, okey dia bagi ni, Zara berada di sebelah kanan asalan kosong apabila Y sama dengan kosong. Macam mana Y sama dengan kosong? Kenapa dia kata, soalan dia tu tanya, bilakah Zara itu berada di sebelah kanan asalan kosong? Sebelah kanan asalan kosong. Okey, kalau sebelah kanan asalan kosong bermakna macam ni. Ni asalan daripada tengah-tengah ni, belah kanan dia. Kalau di belah kanan dia tu, bermakna kita tahu kat sini nilai Y dia adalah kosong. So kita nak cari nilai X kat situ. Okay, so kalau nilai Y dia kosong, nampak dia bagi nilai Y tu kosong kan? Y sama dengan kosong. Okay, apa korang boleh buat? Ni, ini adalah Y. Ini merujuk pada X, ini merujuk pada Y. So 10 tolak T sama dengan kosong, T sama dengan 10 saat. Okey. Jom kita tengok soalan. Okey, sebuah kereta mainan berada pada titik A iaitu -2, -3, -2. Kereta itu kemudian digerakkan dengan hala jumalah. Okey, dibagi hala jumalah. Cari kedudukan kereta mainan itu selepas 2.5 saat. Okey, jadi kita kena buat macam dibuat kat atas tadi itulah. Okey, cuma kat sini dia dah bagi. Dia nak ke mana titik soalan yang pertama ni seorang. Aduh, dia tak bagi pula nak ke mana. Meninggalkan pelabuhan O ialah T, manakala Q vektor. T jam selepas meninggalkan manakala vektor pertama dia ialah. Okey, saya rasa kita kena kaji balik jalan kerja ni sebab jalan kerja ni sebab dia bagi dengan nampak dia bagi OS tu ke mana. Okey, yang ni ada maklumat. Sebuah kereta mainan berada pada titik A, kemudian digerakkan dengan hal laju malah. Okey, hal laju kita boleh cari kedudukan kereta itu selepas 2.5 saat. Dia bagi T pula. So TV.
OA tambah TV. Okey. Saya cuba dulu kita tengok nanti jawapan kemudian Okey, dia nak pergi kedudukan mana kita pun tak pasti, tapi berdasarkan apa yang ditunjuk kat atas, OA tambah TV. So nak cari TV, orang kena cari dia punya nilai dia iaitu 2 kuasa 2. Kejap. Dia bagi apa TV tadi? Okey, sorry dia bagi itu. Tiga negatif 1. Cari kedudukan kereta mainan itu selepas 2.5 saat. So, untuk X, negatif 3 tambah 2T. Untuk Y, negatif 2 tolak 3T. So, negatif 3 tambah 2 darab 2.5. Untuk Y pula, negatif 2 tolak 3 darab 2.5. Okey. Berapa jawapan untuk X ni? Dua betul tak? Betul tak? Betul tak? Yang ni negatif 9.5. Tu darab, dapat tak? Hello? Hai, semua diam Betul. ni. Ha? Betul kan? Betul. So, patutnya kedudukannya dia kena tulis 2I tolak 9.5J. Ataupun dia tulis macam ni. Okey, betul ke jawapan belakang dia bagi tu? Kalau salah, saya kena kaji lain lah. Betul sir. Betul 2 negatif 9.5. Okey. Maksudnya dia akan pakai yang ni lah, sama macam yang atas tadi lah. Okey? Okey. Boleh faham tak? Yang lain boleh faham tak? Cuma kat sini saya tak tulis. Macam tadi kan dia tulis OS kan? Jadi saya gantikan dengan X dan Y. Sebab atas ni merujuk pada X, bawah ni merujuk pada Y. Sebab dia tak bagi tahu dia nak pergi ke mana. Okey, jadi korang jangan wakilkan dengan OS ke, tak boleh lah sebab kita tak tahu dia pergi mana. Okey, boleh faham tak? Boleh faham ke nak seulang? Boleh. Sir, ulang balik sir. Okey, saya ulang balik Yelah, kalau korang tengok jalan kerja tu jadi rumit. Saya tengok pun yang tak sepatutnya cari, dicari. Okey,
sekarang macam ni, kita ikut balik apa yang dia bagi kat atas tu, formula dia. Kita tak tahu jalan dia ke mana, kita tak tahu. Okay, cuma sebab macam ni saja. So, ini korang kena tahu. Itu adalah negatif 3, negatif 2 tu. Maksudnya ke bawah lah. A. O. Ini, kalau korang tulis dalam negatif 3I tolak 2J, dia adalah vektor OA. Vektor OA. Okay. Tulisan yang macam ni merujuk kepada vektor OA. Jadi OA tambah sebabkan masa TV. Okay. So apa berlaku? OA ialah tadi negatif 3. Okay, kalau kita pakai bentuk yang macam pecahan tu, negatif 3, negatif 2. Tambah T kat luar ni, V dia yang ni sama juga, 2 letak atas, bawah letak negatif 3. Okey, sekarang asingkan sebab atas tu mewakili X, iaitu negatif 3, negatif 3 tambah 2T. Yang bawah tu mewakili Y, iaitu negatif 2 tolak 3T. Okey, masa kan dia bagi 2.5 saat. Jadi apa korang perlu buat? Negatif 3 tambah 2 darab 2.5. Yang Y pula negatif 2 tolak 3 darab 2.5. Okey, so sebab itulah nanti korang akan dapat jawapan ini 2 Yang bawah ni korang akan dapat negatif 9.5. Okey. Kalau dia suruh tulis dalam vektor, korang kena tulis jawapan sama ada 2 negatif 9.5 ataupun korang boleh tulis jawapan dalam 2i tolak 9.5 J. Okey, boleh faham ke tidak? Boleh. Okey. Okey. Tentukan halaju bot A dan B, adakah bot itu? Kedudukan vektor kedudukan bot A T jam selepas meninggalkan pelabuhan. Manakala vektor kedudukan B, tentukan halaju bot A dan bot B. Adakah kedudukan bot itu dapat bertembung? Okey, dia suruh kira halaju Halaju bermaksud ni lepas T ni, yang ni mewakili V. V ni merujuk kepada hal laju lah, yang ni TV kan. Jadi kalau korang nak cari dia punya hal laju, korang kena cari nilai dia lah, iaitu 30 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2. Okey, tolong kira yang ni, yang kiri ni. Okey, yang kanan ni pula 10 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2. Okey, yang kiri ni dapat berapa ya? $33.54, betul tak? Betul tak? Hello? Betul. Betul Okey. Yang ni 14.14, betul tak? Betul tak? Okey, dia ni cakap Betul sir. okey, betul. Okey, jawapan belakang ni bagi apa
Board A 30-15, board B 10-10. Okey, maksudnya dia bagi jawapan dalam bentuk ni pula. Tak kira pula. Okey, 30-15 pun boleh. Okey, sekejap saya rujuk balik jawapan kat atas kejap. Okey, tu merujuk kepada jarak. Ni dia bagi laju. Soalan ni nak apa? Dia nak hal laju. Aduh lah. Okey, tak apalah. Dia tanya board tu bertembung ke tak. Bertembung ke tidak? Dia bagi jawapan. Kedua-dua board tidak bertembung. Macam tu je. Okey. Yelah kalau kita tengok vektor tu, tengok ni kan yang A tu, dia 30 I tambah 15J. Yang B ni, kalau korang tambah pun, contoh korang masukkan T ni, gantikan dengan 1. Okey, saya buat tengok ya. Boleh tak jawapan dia sama? Tengok ya. Saya gantikan T ni dengan 1. So, dia jadi 50 tambah 10. 5 tambah 10. Katalah lepas 1 saat. Kan? Adakah dia boleh bertembung? Okey, jadi kalau kita tengok ni 60, 15. Jadi kedudukan vektor dia 60I tambah 15J. Sama tak nilai dia dengan yang ni? Sama tak? Sama tak? Nilai yang sebulat tekan tu sama tak? Kalau korang tengok, dia tak sama dekat I dia kan? Betul tak? Betul. Jadi kedudukan dia tak sama. Jadi bila kedudukan dia tak sama, macam mana nak bertembung? Okay? Sebab saya dah gantikan T ni, macam mana korang nak tahu dia bertembung atau tidak? Korang gantikan T ni dengan nombor yang sama. Kalau T saat pun dah tak bertembung. T1 kan? Dah 30-15. Yang ni dah 60. Kalau korang masukkan 2, lagi lebih besarlah nilai dia. Jadi tak mungkinlah dia akan bertembung. Okey, maksudnya T ni korang kena ambil satu nilai yang tertentu. Boleh? Boleh Alright. Okey, so dah habis dah bab ni. Okey, tolong pastikan buku dekat sebelah Okey. So sekarang ni nak tentukan vektor paduan untuk kedua-dua soalan ni. Okey, saya cuba tunjukkan sebanyak yang boleh lah untuk korang sebab kita dah banyak dah ni. Okey, sepatutnya saya simpan ni. Saya simpan untuk latihan lah habis bab. Okey lah, yang ni saya simpan. Sekejap, ada tak latihan pengukuhan? Oh, ada. Alright. Okey, yang ni saya simpan. Macam pula. Okey. Saya tunjuk nombor 1 ni. Okey, standby kan buku teks dan jawapan Okey, vektor paduan. Maksudnya negatif 4, 3. Kalau vektor paduan, maksudnya kita nak tambah F1 tambah F2. Paduan maksudnya. Jadi, negatif 4, 3 tambah 7, 5. Okey, kalau korang tak nak buat tu korang terus kira pun boleh. So, korang dapat 38. Betul tak dia bagi 38 jawapan? Betul tak jawapan belakang dia bagi 38? Betul. Betul Kalau magnitude, buat yang ni je. So, 9 tambah 64, korang dapat 73. Dia bagi punca 73 ke dia bagi jawapan apa puluhan? Dia bagi dalam perpuluhan. Okey, maksudnya korang kena puncakan 73. So, dia akan dapat 8.54. Betul tak? Satu lagi 4. Dia 3 tempat perpuluhan. 4. Okey Okey, bermakna nanti akan datang korang tak boleh tinggal jawapan macam ni. Korang kena bagi jawapan dalam perpuluhan. Okey, korang kena tahu magnitude tu apa, vektor paduan tu apa. Okey.
Okey, jom tengok nombor 2 pula. Okey. So nombor 2, jika P selari dengan Q, cari nilai K. Selari dengan Q. Kakak biarlah kakak. Okey, kalau selari maksudnya kita kena letak dua-dua ada pemalar ya. Okey. Yang mana lebih besar ni 14, ni 8. Okey, P sama dengan HQ. Okey, kalau P ni K tolak 3 I tambah 14 J ke tak perlu letak K tolak 8 sama dengan 14, 22. Sekejap K tolak 8, so K sama dengan 22. K tolak 3. Sebenarnya tak boleh tak sama. Okey. So H sama dengan I tambah K tolak 8J. Okey, jadi apa kita buat? Kita ringkaskan yang sebelah sana dulu. Jadi HI sini K tolak 8. Okey, saya letakkan H kat belakang So apa berlaku? Kita ambil I dengan I dulu. So I dengan I, K tolak 3 sama dengan H. Okey, biarkan tentu dulu. Lepas tu ini pula 14 sama dengan K tolak 8 sama dengan H. Okey. Oh, ada 2 ke nilai K nanti ni? Okey. So 14 sama dengan K tolak 8. Lepas tu K tolak 3. So darab. So 14 sama dengan K kuasa 2 tolak 8K tolak 3K tambah 24. Okey, jadi K kuasa 2 ni sepindah. Tolak 11K tambah 24 tolak 14 sama dengan 0. So K kuasa 2 tolak 11K tambah 10 sama dengan 0. So K 10 darab 1. So nak jadikan dia tu 10K, 1K, kita akan dapat 11K. Dua-dua negatif. Bermaksud K tolak 10, K tolak 1 sama dengan 0. So K tolak 10 sama dengan 0, K sama dengan 10. K tolak 1 sama dengan 0, K sama dengan 1. Okey, apa jawapan ni bagi? K sama dengan 10 atau 1. Boleh faham ke apa saya buat ni? Okey, saya bagi korang tengok dulu. Okey, yang saya terangkan atas ni. Bila dia kata selari, P, Q. P, bila kata selari, P sama dengan Q. Tetapi, korang kena letakkan pemalar. Nampak? Lepas tu korang sambung. Darab pemalar tu dalam kurungan. Sambung. Okey, saya bagi korang tengok dulu. Saya bagi 2 minit tengok dulu.
Ada? Okey, ada soalan tak nak tanya? Sir, Ya, yang K tolak 3 I ni dengan HI ni sir buat apa? mana K tolak 3? Yang bulat merah. Sebab ini I dengan I. I dengan I kita bandingkan. Kenapa? Sebab ni mewakili paksi X. So dia berada paksi yang sama. Sebab tu K tolak 3 sama dengan H. Kalau J, dia mewakili paksi Y. Sebab itulah 14 ni sesamakan dengan K tolak 8 H. Nampak? Boleh Faris? Boleh Faris? Dia lepas K tolak 3 dengan HI ni disatukan, dia I terus hilang Macam mana? Macam mana? I-nya ke mana? I dia tak perlu tulis dah. Sebab sekarang ni permulaan ni dekat sini dia hanya nak bagi tahu K tolak 3 ni paksi X. 14 ni paksi Y. Paksi X, paksi Y. Itu je. Tapi bila korang nak buat pengiraan, I dengan J tu buang je terus. Sebab kau dah asingkan ini mewakili paksi X, ini mewakili paksi Y. Okey, faham tak? Faham tak? Okey, kita tak perlukan dah IJ tu sebab dia nak merujuk pada kita paksi X, paksi Y. Sama lah dulu kalau korang belajar, kalau korang ingat koordinat kan, korang tulis 3, 7 koordinat. Sebenarnya masa korang belajar koordinat daripada sekolah rendah tu mewakili I, ni mewakili J. I tu merujuk kepada paksi X, J tu merujuk kepada paksi Y. Okey. Okey. Cuma dekat Nmath dia pakai IJ. Okey? Dia tak boleh, kenapa dia tak guna XY? Sebab XY ni biasa digunakan untuk lain. Alright? Okey. Nampak selari lagi soalan dia. U selari dengan B. Okey, sebelum kita nak cari U selari dengan B, apa kata kita gantikan dulu nilai B dengan nilai A tu dulu. Okey, tengok ya. Okey, ni B tolak A. B dia 52. A dia 31. So, korang ringkaskan, korang akan dapat 2 negatif 3. Manakala untuk V pula, C tolak B. C dia ialah M negatif 6 tolak B iaitu 5 negatif 2. Okay, kalau korang ringkaskan, korang akan dapat 5 tolak M tolak 5 negatif 4. Okay, kalau dalam bentuk IJ, biasa kalau kita buat, kita pakai IJ. 2I paksi X tolak 3J. Yang ni pula kena kurungan M tolak 5I tolak tambah tolak 4J. Okey, sekarang ni macam sebuat tadi. Okey. Okey, masa sebuat tadi U sekarang sepakai H. H, V. Nak pakai huruf lain pun boleh So U tadi korang dapat 2I tolak 3J. H ni biar. So nanti kena darab dengan semua M tolak 5 I
tolak 4J. Okey, sekarang ni ringkaskan dia yang belah kanan tu. Okey, M tolak 5 HI tolak 4 HJ. Okey, macam tadi. Okey, ni Paris tengok balik, nampak ni I dengan I. So bermakna 2 sama dengan 5 M tolak 5 H. Okey, lepas tu pula J dengan J. Okey, bermakna negatif 3 sama dengan negatif 4 H. Okey, yang boleh cari belah H ni. Okey, jadi negatif 3 per negatif 4 sama dengan H. Jadi H sama dengan 3, 4. Okey, masukkan 2 sama dengan M tolak 5, 3, 4. Okey, kau bawa sebelah. So 2 bahagi 3 per 4. So sama dengan M tolak 5. Dapat 8 per 3 tambah 5 sama dengan M. So M sama dengan 23 per 3, betul tak boleh bagi? M? Tiga per 3. Betul Ah, Betul Okey. So sekarang ni cari nilai. Okey, ni dah. Ni maksudnya dia suruh cari magnitude pula. Oh yo. Okey, gantikan nilai M kat sini. 23 per 3 tolak 5 I tolak 4J. Okey, 23 per 3 tolak 5. Kau dapat 2 per 3 ataupun 8 per 3 I tolak 4J. Okey, kalau nak cari ini kita panggil vektor magnitude Magnitude dia korang kena buat ni. 2 kuasa 2 tambah negatif 3 kuasa 2. Yang ni korang akan dapat 4 campur 9 punca 13. Yang ni 8 per 3 kuasa 2 tambah negatif 4 kuasa 2. Dia dapat punca 23 1 per 9. Okay, so ni jawapan dia tu. Punca 13 untuk U. Nisbah punca 23 kali 9 tambah 1. 208 per 3. Dia bagi apa untuk yang nisbah tu? Tolong cek, dia bagi jawapan apa? U V sama dengan 9 nisbah 16. Apa dia? U tu berapa dia bagi? 9. Ada perpuluhan ke? Ada sir. Baik. U berapa? U dia bagi 9, yang V dia bagi 16. Baik. Ada yang kurang ke salah kira? Maksudnya dapat 81 U.
Yang M memang 23/3 betul Ya M betul 23/3. U dibagi 9. Cuma dapat 9. Tambah 9, 13. Kejap saya nak double check balik. Kejap betul lah. Apa salah? Alamak. Sekejap. 8/3 kuasa 2 tambah 16. Punca. Yalah, tak apalah yang untuk ni tak apalah sebab patutnya dah betul lah ni. Okey. So, okey, kejap. Vektor unit lagi. Seorang perenang, panjang vektor. Okey. Sebelum tu saya nak tanya, sekolah Teluk dia dah ajar sampai mana Sekolah Teluk sampai mana Iman, sampai mana tadi Iman? Bab 7. Bab 7. Maksudnya jauh lagi ni. Geometri koordinat. Geometri koordinat. Okey, Samta? Bab 7 juga. Bab 7 juga. Okey, tak apa. Okey, kalau ikutkan vektor, kita dah habis dah vektor tu. Cuma ada tadi kan ada latihan lagi banyak latihan kat bawah tu. Bermakna kalau korang masih lagi kat situ, kejap sebab kita tinggal lagi 2 bab lagi nak habis. Lagi 2 bab sahaja lagi. Bab penyelesaian segitiga tu mungkin saya tak gunakan sepenuhnya buku teks kot. Saya terus buat berdasarkan soalan. Okey, latihan pengukuhan ni memang saya nak simpan sebab kalau kita asyik fokus kat soalan IJ ni yang tadi tu adalah yang saya nak fokus kat korang dah tahu tambah, korang tahu darab, korang tahu tolak. Okey. Cuma kerisauan saya ialah soalan yang macam ni lah. Okey, bila ada nisbah-nisbah ni. Okey, fokus saya ialah soalan yang macam ni. Yang dekat gambar rajah ni. Nampak? Okey, tapi saya tak nak guna lagi latihan pengukuhan ni. Okey, sebab saya sendiri pun belum, saya memang ada buku latihan ADMAT, tapi buku latihan ADMAT yang terbaru ni macam terlalu banyak sangat. Jadi macam nanti kan takut kita tak sempat semua nak buat sebelum korang naik form 5. Okey, jadi saya nak tanya korang dulu. Boleh ke next week saya masuk terus bab baru? Tapi saya rasa saya takkan ajar ikut buku teks sebab saya terus akan ajar berdasarkan soalan. Macam ni, kalau ikut buku teks ni, dia bagi korang macam hafal. Okey, hafal formula ni. Tapi saya tak nak ajar guna formula yang sedia ada sebab saya nak ajar korang berdasarkan soalan. Maksudnya, nanti kita tengok kat sini. Ada tak? Mungkin saya akan ajar 3-4 soalan je untuk korang fahamkan bab ni. Contoh
Contoh kat sini ni kan ada soalan ni, saya akan ajar berdasarkan soalan. Tapi mungkin saya tak guna buku teks lah, saya akan ada soalan sendiri. Okey, boleh kita masuk bab baru next week. Semua krik-krik ni. Bab penyelesaian segitiga bagi sebab yang lebih senang. Kalau korang dia ada 3 formula, formula sin, formula cos, formula sin, formula cos dengan formula luas. 3 je. Tapi kalau korang tengok buku teks, korang memang akan rasa macam susah nak hafal. Nanti saya akan ajar berdasarkan soalan dan macam mana korang nak gunakan formula tu berdasarkan soalan. Tak perlu hafal formula tu. Tapi bila tengok soalan, korang dah tahu dah nak guna formula ni. Korang dah tahu dah macam mana nak guna formula ni. Nanti saya akan ajar. Okey, boleh? Boleh Okay, Daniel kata boleh. So, Boleh. boleh minggu depan soalan tu senang. Sebab kalau ikutkan yang lepas-lepas, anak murid majoriti yang boleh dapat markah penuh kat soalan tu. Sebab saya ajar cara bukan cara buku teks jadi nanti kita tengok minggu depan. Okey. Okey, cukup dulu untuk hari ni. Okey, bye semua. Terima kasih. Thank you, sir. Okey. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.